Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan kasihi semua ibu-ibu dan bapa-bapa. Syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk kali yang ke-20 untuk kita menghabiskan baki daripada perbincangan kita, iaitulah 50 asas pembentukan jiwa dan kehidupan berdasarkan Al-Quran, yang mana hari ini kita dah masuk kepada asas yang ke-43. Jadi tanpa saya memanjangkan mukadimah, kaedah tadabbur, iaitu satu kita panggil cara ataupun panduan untuk apabila kita membaca Al-Quran, ia memberi panduan kepada kita untuk mengambil pengajaran yang lebih baik, yang lebih insya-Allah mudah-mudahan lebih memberi bekas kepada hati dan seterusnya membawa kepada kita menjadi insan ataupun hamba Allah yang lebih baik daripada masa ke semasa. Yang saya nak kongsikan ataupun yang kita nak kongsikan pada petang ini, itulah setiap yang Allah bersumpah dengannya adalah penting dan agung. Dalam Al-Quran, kita dapati ada banyak tempat di mana Allah Subhanahu Wa Taala dia bersumpah dengan sesuatu. Apabila Allah bersumpah dengan sesuatu itu, maka itu menunjukkan perkara tersebut adalah sesuatu yang perlu diambil berat apabila kita berinteraksi dengannya. Contohnya, Allah bersumpah dengan masa, demi masa. Dalam Quran ni kita ada dipanggil waw al-qasam, waw yang membawa maksud sumpah. Waw kan kalau ada siapa belajar bahasa Arab kan ada yang waw tu dan maksud dia kan. Di sini waw tu dipanggil waw qasam, waw sumpah. Allah bersumpah dengan masa, contohnya wal asr. Jadi Allah ingin memberikan suatu isyarat bahawa masa itu adalah satu perkara yang penting dan perlu diambil berat. Begitu juga apabila Allah berfirman wad-duha, iaitulah demi waktu duha, wal-laili iza saja, dan apabila malam telah meliputi, bersumpah dengan malam. Jadi semua itu adalah satu yang perlu kita fikirkan. Apakah hikmah di sebalik sumpah Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan perkara-perkara tersebut? Jadi ia membawa kepada kita untuk berfikir dan cuba untuk mendalami maksud yang tersirat di sebalik sumpah-sumpah Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Seterusnya, kita kongsikan seperti biasa kisah-kisah terdahulu orang bijak pandai, alim ulama, para tabi'in, sahabat dan sebagainya, bagaimana mereka apabila berinteraksi dengan Al-Quran, di mana kisah kita pada petang ini iaitulah berkaitan ataupun yang iaitulah berkaitan dengan Al-Hasan
Al-Basri, Al-Hasan Al-Basri. Muhammad bin Jahadah bertanya kepada pembantu Al-Hasan Al-Basri tentang beliau, tentang Al-Hasan Al-Basri. Apa pandangan kamu tentang beliau dengan Al-Quran? Jadi wanita ini, pembantu Al-Hasan Al-Basri ini, beliau menjawab, aku pernah melihat beliau membuka mushaf, kedua matanya mengalirkan air, tetapi bibirnya tidak bergerak pun. Maksudnya buka mushaf pun dah menyebabkan hatinya tersentuh. Semangat ataupun tak ada motivasi nak membaca Al-Quran, melihatnya juga insya-Allah mudah-mudahan membawa kebaikan. Ada orang tanya, apa kalau kita melihat benda-benda yang bagus dapat pahala tak? Contohnya melihat Kaabah, melihat keindahan alam. Dia memang tak ada satu kita panggil melihat mushaf, tak baca pun, tengok je. Kemudian kita kata kalau nak melihat kepada dalil yang khusus memanglah tak ada. Tetapi kalau kita melihat kepada dalil yang lebih umum, mungkin kita lihat di sana apabila seseorang itu melihat benda-benda yang bagus, benda-benda yang baik, yang membawa kepada dia menambah rasa cinta dan iman dia kepada Allah, maka ia adalah suatu kebaikan bagi diri dia. Sebagaimana kalau dia melihat kepada benda-benda yang tak baik, pastilah dia membawa kejahatan kepada diri dia. Contohnya dia melihat benda-benda yang maksiat, yang membawa kepada bergeraknya syahwatnya, melihat benda-benda yang lara yang menyebabkan dia lalai. Jadi benda-benda tu adalah satu yang kejahatan bagi diri dia, yang mungkin membawa kepada dosa. Jadi kalau begitu membawa kepada dosa, maka melihat benda yang baik, insya-Allah mudah-mudahan membawa kebaikan kepada orang yang melihat tersebut. Begitulah dia punya konsep dia. Okey, seterusnya termasuk kepada asas yang ke 43, pemurah asas kejayaan akhirat. Kita letak asas ni kejayaan akhirat. Sebabnya sebenarnya dia kejayaan dunia dan akhirat. Tetapi sebenarnya hakikatnya kalau orang itu berjaya akhirat dia, maka macam mana susah pun dia di dunia ini, sebenarnya dia adalah orang yang berjaya juga di dunia ini. Tapi mungkin dia dilihat tidak berjaya daripada mata manusia. Okey. Asas ini adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Sesiapa yang dilindungi daripada kebakhilan diri, mereka adalah orang yang berjaya. Yuqa ni waman, dan sesiapa yuqa yang dilindungi. Ni fa'il mudhari' lil majhul. Maksudnya di sini perkataannya kita tak tahu siapakah yang melindungi. Yuqa dipanggil fa'il mabni lil majhul. Tetapi yang dimaksudkan di sini ialah siapa yang dilindungi ni, Allah melindungi diri dia. Wa may yuqashuha nafsihi, yang dilindungi daripada kebakhilan diri, mereka adalah orang yang berjaya. Ayat ini diulang 2 kali di dalam Al-Quran, iaitu yang pertama dalam surah Al-Hasyr ayat 9 dan yang kedua surah At-Taghabun ayat 16. Okey. Seterusnya, latar belakang ataupun
Ayat ini dia bercerita tentang apa? Kedua-dua ayat ini. Ayat yang pertama, Allah bercerita tentang kesantunan orang Ansar. Apabila mereka sanggup melebihkan tetamu mereka dari kalangan muhajirin berbanding diri sendiri. Maksudnya Allah ceritakan macam mana orang Ansar di Madinah mereka menerima kedatangan orang Mekah, iaitulah golongan muhajirin, dan bagaimana mereka menyediakan kelengkapan dan hak-hak tetamu mereka. Jadi mereka itu adalah orang yang berjaya kerana mereka itu terlindung diri mereka daripada sifat bakhil. Ayat yang kedua, iaitu surah At-Taghabun ayat 16, menceritakan tentang fitnah anak, harta dan pasangan. Allah berfirman, wahai orang yang beriman, inna min azwajikum wa auladikum, isteri bagi kamu maka ambillah sikap berjaga-jaga. Sesungguhnya kamu memaafkan dan berlapang dada dan kamu memaafkan dan kamu berlapang dada adalah baik. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Mengasihani. Adapun sesungguhnya harta kamu dan anak kamu ialah fitnah, dan bagi Allah di sisinya ada pahala yang besar. Fattaqullaha mastata'tum, takwalah kamu kepada Allah, wasma'u wa ati'u, dengar dan taatlah, wa anfiqu khairan li anfusikum, dan kamu infaklah, sesungguhnya ia adalah baik untuk diri kamu. Jadi di sini Allah menceritakan tentang bagaimana fitnah fitnah ataupun ujian bagi seseorang itu, dia biasanya adalah berkisarkan ataupun berkait dengan pasangan, anak dan harta. Maksudnya keluarga dan harta. Dan Allah tutup dengan untuk seseorang itu menginfakkan, dan sesungguhnya infak itu adalah baik bagi diri dia, dan sesungguhnya orang yang terlindung daripada kebakhilan itu adalah orang yang berjaya. Seterusnya, maksud asyuh. Wa may yuqashuhha nafsi, syuh. Okey. Asal perkataan bermaksud menghalang. Maksudnya syuh tu dia menghalang. Kita menghalang duit kita daripada sampai ke orang lain. Kita menghalang kebaikan sampai ke orang lain. Halang kebaikan? Untuk menghalang kebaikan daripada sampai kepada orang lain. Bakhil dengan menghalang hak orang lain. Maksudnya kita ada duit tetapi kita halang hak orang ke atas duit kita. Jadi itu bakhil. Zalim dengan mengambil hak orang lain juga adalah syuh. Maksud syuh ni, apa yang kita ada, kita tak nak bagi. Apa yang ada kat tangan orang, kita nak. Sebahagian ahli tafsir menyatakan syuh bermaksud setiap yang bersalahan dengan perintah Allah. Maksudnya Allah melarang kezaliman dan memerintahkan ihsan. Maka asyuh itu adalah satu sifat yang kita nak suruh orang buat zat jahat, buat zalim, dan kita larang orang buat baik. Ustaz. Ya. Yang mula tu yang Ustaz kata tu kan, syuh tu yang apa ni melarang daripada kita bagi contoh bagi duit kita pada orang lah. Kita bersedekah, kita tak buat. Itu syuh ya Ustaz? Betul.
Maksudnya sebenarnya Ustaz, daripada situ betul kah? Kalau saya salah Ustaz tegur, saya takut saya faham salah. Daripada situ kita faham bahawa rezekinya Allah bagi kat kita ni semuanya bukan milik kita. Ada dia amanahkan kepada kita je untuk pegang seketika, di mana apabila tiba cukup syarat masa apa semua, kita kena sedekahkan pada orang. Itu salah satu yang diamanahkan oleh Allah. Betul ke Ustaz? Ke saya salah faham? Okey, betul aja Hajar Hanum, betul. Memang itu yang Terima kasih Ustaz. memang itu yang dimaksudkan. Malahan ada satu kata-kata yang bagus. Saya tak ingat dia dinisbahkan kepada siapa. Apabila kita bersedekah, bila kita bersedekah, ada yang tak. Apabila kita bersedekah, kita mesti ada dalam diri kita itu, kita mengharap pahala lebih daripada orang miskin mengharap duit. Maksudnya kita kena ada benda tu. Maksudnya keinginan kita untuk mendapat kebaikan di sisi Allah itu mesti lebih tinggi daripada keinginan orang miskin untuk mendapat sedikit duit. Okey. Okey, seterusnya. So asyuh ni dia lebih luas lagi daripada bakhil. Maksudnya asyuh ni dia adalah satu istilah yang lebih luas daripada bakhil. Kalau bakhil tu sekadar kalau yang kita faham dia kedekut. Tak, tapi kalau syuh ni bukan setakat kedekut benda yang tak ada kat tangan dia, dia nak cuba ambil daripada tangan orang lain. Maksudnya jadi syuh ni lebih berat lagi dia punya apa? Kesalahan dia. Okey. Seterusnya, fitrah kedekut. Dalam ayat tersebut, ayat surah Al-Hasyr ayat 9 dan surah At-Taghabun ayat 16 tadi, umayyu qasyuhha nafsih. Dalam ayat tersebut Allah sandarkan perkataan asyuh ni kepada jiwa. Wa may yuqasyuhha nafsih. Nafsih, dirinya, jiwanya. Untuk menunjukkan bahawa manusia ini memiliki sifat kedekut secara fitrah. Maksudnya secara fitrahnya kita ni kalau benda yang ada kat kita, kita akan ada rasa sedikit susah nak keluarkan untuk beri kepada orang lain. Jadi tidak ada yang berjaya mendidik dirinya untuk membuang sifat kedekut tersebut, melainkan orang itu adalah orang yang berjaya. Maksudnya kita kena didik jiwa, kena ajar jiwa. Jiwa untuk kita keluarkan sifat asyuh ni daripada diri kita. Okey. Seterusnya kita lihat contoh bagaimana Ansar yang pemurah ni, macam mana sifat atau seseorang yang tidak ada asyuh dalam diri dia. Kita lihat Ansar, Muhajirin datang tanpa kita panggil Muhajirin ni datang sehelai sepinggang, tanpa ada bekalan. Mereka menerima dan mereka suka Muhajirin menjadi tetamu yang pertama. Yang kedua, tidak ada perasaan tidak baik ataupun kita panggil tidak baik dalam hati terhadap apa yang diberi. Maksudnya dia beri tu dengan hati yang penuh lapang dan dia suka. Kan kadang-kadang kita bagi kan, banyak sangat ni. Allahu Akbar. Kadang-kadang kalau kita memberi, dalam beg duit tu ada RM20, ada RM10. Warna nak sama. RM20, banyak. Bagi 10 contoh. Sebab apa? Sebab ada rasa dalam jiwa, ada rasa macam berat nak keluarkan kan. Tetapi Muhajirin Ansar kita lihat Allah rakamkan di dalam Quran, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu.
Tidak ada apa rasa langsung dalam jiwa mereka. Bagi tu suka bagi. Dan yang ketiga, mereka ithar, melebihkan muhajirin walaupun mereka juga memerlukan apa yang diberi. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Khasasah ni nanti boleh cek dalam surah Al-Hasyr tu ayat 9. Khasasah tu ialah satu kita panggil keperluan yang daruri, keperluan asasi. Yang mana mereka juga perlukan tetapi mereka bagi kepada muhajirin. Hebatlah memang. Sehingga kehebatan mereka itu menjadikan Nabi SAW mengatakan bahawa hubbul ansar minal iman. Mencintai orang ansar itu adalah tanda iman. Maksudnya kalau kita ada rasa macam tak best kepada penduduk Madinah tu macam tak kena. Kerana mencintai orang ansar itu ialah sebahagian daripada iman. Okey. Seterusnya, ithar. Ini kita tengok lebih dalam lagi perkataan ithar. Dalam bahasa Arab ithar saya letak ni dalam bahasa Arab sebab macam mana nak terjemah secara tepat. Ithar ni dia lawan bagi asyuh. Kalau asyuh tadi banyak hang ni, Allah Akbar. Maaf Kalau asyuh tadi kita benda yang ada kat kita tak nak bagi kat orang. Benda ada yang kat orang kita nak dapat kat kita. Tapi ithar ni terbalik. Benda yang ada kat kita nak bagi kat orang. Benda yang ada kat tangan orang kita tak nak pun. Tu hak dia. Ini lawan. Mendahulukan orang lain berbanding diri sendiri. Maksudnya ithar ni maksud dia kita dahulukan orang lain berbanding diri sendiri. Contohnya kalau kita nak naik lift. Lift tu muat muat seorang je tapi yang tunggu 2 orang. Jadi ithar bermaksud kita dahulukan orang lain berbanding diri kita. Bagi orang masuk dulu. Bagi dia naik dulu, kita tunggu yang seterusnya. Itu maksud dia. Contohnya beratur ambil buffet. Ambil dahulu. Kita tengok sini, sentiasa berfikir untuk memberi apa yang ada di tangan. Itu maksud ithar. Maksudnya kita ada duit, kita ada RM10, baru dapat untung RM10. Kita dah fikir dah. Nak share dengan siapa ni? Nak share dengan isteri, nak share dengan anak, contoh. Orang kedekut pula sentiasa berfikir macam mana nak dapat apa yang tidak ada di tangan. Apabila dah dapat, susah nak kongsi dengan orang lain. Okey. Ada satu yang saya nak mungkin nak highlightkan berkaitan dengan ithar ni. Ithar ni dia lebih kepada kita mendahulukan orang lain berkaitan dengan perkara-perkara yang tidak secara direct. Kalau kita tak berebut, so kita terlepas kebaikan. Terlepas kebaikan secara total. Contoh dia soft solat. Soft solat ni kalau orang lelaki, kalau dulu masa zaman apa, hitam putih dulu, maksudnya sebelum Covid lah. Zaman yang mungkin nak menjadi satu sejarah, dah jadi satu sejarah pula dah. Zaman sebelum Covid, sembahyang Jumaat, kalau orang yang ada kosong di hadapan tu, bertolak-tolak tak nak pergi depan, suruh orang lain pergi depan. Yang itu tak boleh. Yang itu salah. Yang itu bukan mendahulukan orang lain. Yang itu kena berebut kerana kelebihan soft hadapan tu, kebaikan dia tak akan dapat kalau kita bagi kat orang lain. Tetapi kalau Ustaz, tapi Ustaz, kalau orang tu
Dia rasa dia tak layak, especially nak duduk betul-betul belakang imam tu. Dia takut nanti imam tu keluar dia kena ganti. Sedangkan dia rasa diri dia amat tak layak untuk nak jadi imam. Macam mana tu Ustaz? Oh, kalau betul-betul belakang imam tu lain lah. Belakang imam memang kena Pak Bilal tu lah. Orang AJK masjid. Tapi tapi Lagi kat lagi satu Ustaz. Ustaz kata mendahulukan keperluan orang lain daripada diri sendiri. Saya teringatlah satu perkara Ustaz. Nak minta penjelasan Ustaz. Boleh tak seorang suami ni pendapatan dia tu sederhana ke bawah. Isteri pun tak kerja. Contohlah. Ni saya contoh ya Ustaz. ya ya Isteri ya. tak kerja, pendapatan dia sederhana ke bawah. Apa yang dia dapat tu memang cukup-cukup untuk beri makan minum anak-anak dia dengan isteri dia. Tapi satu hari tu dia keluar nak pergi beli susu anak. Susu anak habis. Tiba kawan dia jumpa dia, merayu dia kata dia duit tak ada langsung. Kesianlah dia nak pinjam duit. Sedangkan dia tak ada duit nak pinjam, nak bagi pinjam. Yang ada kat dia hanya tinggal ujung-ujung bulan lah. Hanya tinggal duit nak beli susu anak aja. Macam mana tu Ustaz? Kalau dia bagi, kalau dia tak bagi, macam mana tu? Ustaz boleh tolong jelaskan tak? Okey. Kalau memang itu sahaja yang dia ada dan yang dia ada itu bukan untuk diri dia, tetapi untuk tanggungan dia. Yang itu cerita lain kerana kita panggil dalam hadis sebut wabda biman ta'ul. Hendaklah kamu mulakan dengan sesiapa yang di bawah tanggungan kamu. So kalau dia bagi, sebenarnya sama je dia punya kesan dia. Sama ada orang tu tak makan ataupun anak dia tak makan. Jadi kalau mengikut kaedahnya, dia mesti mendahulukan anak dia. Tapi Ustaz, orang ni kan Ustaz, dia bagi. Oh, ini cerita betul. Dia bagi tapi dia pergi beli kat susu kat anak dia tu. Dia berhutang di kedai tu. Sebab dia kata dia masih ada jalan untuk berhutang kat kedai tu. Sedangkan orang yang tadi tu, dia tak ada jalan untuk berhutang. Boleh ke Ustaz? Okey ke macam tu? Oh, kalau dia ada jalan lain, wallahualam, mungkin di situ ada kelonggaran lah. Ni kalau ceritanya tapi nampak macam cerita betulnya aja. Okey, tak apa. Kalau dia ada jalan lain, mungkin di situ ada kita panggil kelonggaran lah. Tetapi Cuma saya rasa kan Ustaz benda ni, kalau dia buat tu, tak kira lah dia bagi ke, dia bagi kat orang tu, lepas tu dia berhutang kat kedai, dia tertakluk kepada niat dia sebenarnya. Niat dia tu betul-betul ikhlas nak tolong orang tu, sebab orang tu susah dan dia sanggup bersusah-susah demi nak demi nak menolong orang yang dalam susah. Bila niat dah ikhlas, saya rasa Allah akan tolong dia balik. Di mana maksudnya Allah akan tambah lagi rezeki dia. Dengan hanya dia bagi sikit tu, duit susu berapa ringgit sangat dulu kan. Jadi Allah akan tambah lagi rezeki dia dengan pengorbanan dia pada kawan dia. Walaupun kita rasa macam dia patut utamakan anak dia dan dia fikir pula dia ada jalan lain, dia boleh berhutang. Sedangkan orang ni tak boleh berhutang dah, orang ni tak ada jalan lain. Itu je dia nampak jalan. Betul tak Ustaz? Okey, ya betul. Itu yang saya maksudkan tadi, kalau tak ada jalan lain. Kalau ada jalan lain, so kita consider lah benda tu boleh, masih boleh ditolak ansur. Ni kalau nak cerita kalau tak ada jalan. Jika ada jalan lain, maka kita, so di situ ada menang-menang, situasi menang-menang. Terima kasih Ustaz. Okay, sama. Okay. Maksudnya ithar ni adalah benda-benda yang berkaitan dengan benda yang kalau kita dahulukan orang lain, kita dahulukan orang lain, dalam masa yang sama kita masih ada jalan untuk memperoleh benda tu semula. Tetapi kalau tidak ada, maka tidak ada jalan untuk nak peroleh benda tu lagi, maka tidak patut untuk kita ithar. Contohnya tadi, soft solat,
Kalau yang boleh kita dahulukan walaupun berkaitan dengan ibadah, kita kena dahulukan orang lain. Contohnya mencium Hajarul Aswad. Contoh. Dan seumpama dengannya yang memerlukan berebut tetapi masih lagi boleh buat pada masa yang lain, maka kita dahulukan orang lain. Okey. Seterusnya sebelum saya tinggal, kita panggil apa? Panduan Quran berkaitan dengan memberi. Berkaitan dengan memberi, infak, sedekah dan sebagainya. Yang pertama, kita memberi dengan mengharapkan Ta'ala. Kalau kita tak mampu memberi ataupun kita mampu tapi tak nak memberi, maka kita mesti menjaga lisan. Yang kedua. Dan yang ketiga, sekiranya kita memberi, kita panggil la nuridu minkum jazaa'a wala syukura innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kita mengharapkan redha Allah, yang mana syarat yang pertama tadi, dan kita tidak mengharap balasan dan juga penghargaan daripada orang yang menerima. Maksudnya apalah terima kasih pun tak. Kita tak perlukan terima kasih orang. Kita nak daripada Allah. Tu yang maksudnya dalam Quran yang sebut la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Surah Insan ayat berapa nanti? Ayat 4 atau 5, saya tak sure sekejap. Okey, seterusnya asas yang ke-44. Asas yang ke-44. Ayat yang ke-9 tadi surah An-Nur, surah Al-Insan ayat ke-9. Okey. Seterusnya asas yang ke-44, buat apa Ustaz, yang ya saya. Ustaz, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Maaf ya Ustaz, saya mencelah sekejap. Aha. Dalam istilah itar tadi tu kan, contoh yang Ustaz bagi dalam mendapatkan saf solat tu kan, saf yang di depan tu kan. Jadi maknanya kalau situasi yang begitu, tidak perlu itar lah. Kita tidak boleh beritar lah, maksudnya begitu. Maknanya bila masa dalam keadaan kita nak mendapatkan saf depan waktu solat, kita tidak bolehlah pula, okey awak ke depan, saya duduk belakang, macam tu. Ya betul. Jadi maknanya konsep itar tu tak adalah di situ. Tu saya katakan tadi, ithar ni dia kalau kita boleh dapat pada waktu yang lain. Kalau macam dalam soft solat, kalau kita tak dapatlah kita. Habislah kan. Betul lah. Maknanya kalau pada satu-satu waktu tu, kalau kita tak pergi berusaha mendapatkan tu, malah kita bagi kat orang lain pula, memang peluang tu tak ada lagi lah kita dapat kan. Kita takkan boleh mengulang solat yang sama tu pada masa yang akan datang. Ya. Jadi soalan saya, dalam masa keadaan itu, maksudnya kita tidak memikirkan orang ataupun kita tidak beri peluang ke orang. Sebaliknya kita sendiri pergi ke depan untuk mendapatkan saf depan tu. Jadi itu tidak dikira itar lah. Maksudnya begitu kan? Ya betul, itu tak termasuk. Jadi itar ni maknanya jika ada maksudnya kita mendahulukan orang dalam perkara-perkara yang mana perkara itu akan berulang. Maksudnya ada peluang-peluang lagi di masa akan datang. Ya betul. Kita ada, okey. Kita boleh dapat juga walaupun lambat. Maksud dia. Walaupun maksudnya. Saya bagi contoh, macam Ustaz kata tadi, baris ambil makanan. Maknanya kita beri laluan pada orang lain dan kita redha dengan apa yang, kalau baki yang ada tu nanti, apa yang ada adalah. Ya betul.
tak adalah. Ya. Kalau dalam perkara keduniaan, kalaupun kita tak dapat, masih lagi dianggap sebagai satu Ustaz tak dengar. Ulang Ustaz, tak dengar. kalau dalam perkara yang berkaitan dengan dunia, maksudnya bukan ibadah lah, bukan ibadah khusus lah. Kita melebihkan orang lain walaupun kita tak dapat. Tu tak apa. Itu tak apa kan? Tak itu apa. Jadi maknanya saya ulang balik, dalam hal ibadat khusus, ibadat terutamanya, khususnya ibadat, maknanya kita tidak perlulah ada tingkah laku ihsan ni, betul? Ya, betul. Betul ya? Okey. Betul-betul aja. Okey. Kemudian lagi satu, Ya. panduan Al-Quran tadi sebab tak dapat Ustaz, suara putus-putus. Ada 3 perkara Ustaz beri. Yang pertama tadi memberi dengan mengharapkan redha Allah ya. Begitu. Ya, redha. Kalau tak nak beri, kita mestilah menahan daripada bercakap perkara yang tidak baik. Oh. Jadi jaga lisan tu maksudnya bercakap perkara yang tidak baik, begitu? Sebab nombor 2 jaga lisan apa? Menjaga lisan. Kalau which is kalau kita bagi ataupun tak bagi pun jangan keluarkan perkataan yang tidak baik. Malas kerja, tangan ada, apa dan macam-macam perkataan, jangan. Yang kedua. Dan yang ketiga, kita tidak mengharap orang berterima kasih dengan kita. Okey. Itu berdasarkan surah Al-Insan ayat 9. Maksudnya jaga lisan ni perkara-perkara yang mengaibkan orang tu lah ya Ustaz ya. Ya, mengaibkan, betul, mengaibkan, memalukan dia. Cakap benda-benda yang tak elok mengenai orang-orang tu. Ya, mengguris hati dia. Dia kalau kita tak nak bagi, maka kita diam saja. Okey. Ustaz. Ya, saya. Maaf Ustaz, saya nak cakap sikit. Ya, Kalau bila kita bagi apa-apa pada orang lah, tak kiralah apa jenis pun, duit ke apa, segala pertolongan tu, Ustaz cakap kita tak boleh mengharapkan balasan dari dia. Betul tak Ustaz? Ya. Bukan setakat balasan, tak mengharapkan terima kasih. Tak mengharapkan terima kasih ataupun tak mengharap macam dia berhutang dengan kita, berhutang budi ke apa, kita tak boleh langsung rasa perasaan apa macam dia dah terikat dengan kita sebab kita biasa tolong dia. Ya, betul. Jadi maksudnya benda tu daripada sebalik tu menunjukkan bahawa bila kita bagi sesuatu yang ada pada kita ni, kita bagi pada orang tu, dengan sendirinya apa yang kita bagi tu sebenarnya bukan hak kita pun, sebenarnya hak Allah. Jadi kita menyampaikan apa yang dimaknakan oleh Allah kepada kita untuk menyampaikan sebahagian rezeki yang Allah bagi kat kita tu sebagai amanah, kita simpan sekejap je. Sebenarnya yang ni milik orang yang kita nak bagi. Jadi bila kita bagi pada dia tu, sebenarnya kita hanya menyampaikan. Tapi yang sebenar-benar baginya bukan kita. Allah yang bagikan. Jadi kita tak ada hak langsung nak mengatakan, oh dia hutang budi dengan aku. Dia kena ingat ke itu aku tolong dia. Itu maksud saya. Jadi dengan sendirinya, dia memang tak ada hutang apa pun kita. Yang kita bagi kat orang tu pun adalah dengan izin Allah. Allah ni buka hati kita untuk suruh kita bagi. Sebab tujuan yang menjadi benda ni ialah supaya nak mengelakkan kita merasa riak. Dan merasa seolah-olah kita bagi, dia tu dah terikat dengan kita. Sebab yang ni semua milik Allah. Jadi apa yang kita buat semua, balik pada Allah saja. Betul tak Ustaz? Ya, betul-betul. Terima kasih Haji Sanum. Sentiasa berjaya membantu untuk memberi satu kesimpulan yang padat dan tepat. Terima kasih Haji. Ustaz yang bagi idea kat saya aja terjemah balik aja. Okey Haji, terima kasih. Okey. Seterusnya asas yang ke-44, buat apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam suruh, tinggal apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam larang. Asas ini adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma atakumur rasul antahu, dan apa yang Rasul datangkan kepada kamu, maka ambillah.
Dan apa yang Rasul larang daripada kamu melakukannya, maka berhentilah. Surah Al-Hasyr ayat 7. Okey. Asas ni maksudnya nak menceritakan tentang kita panggil apa? Bahawa Nabi SAW itu adalah satu daripada sumber hukum yang mesti kita patuh dan wajib untuk kita taati. Okey. Kewajiban mentaati Rasul. Selain daripada ayat tadi tu, ayat surah Al-Hasyr ayat 7 tu, dalil-dalil lain yang menunjukkan kewajipan untuk mentaati Rasul. An-Nisa ayat 80. Wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Dan yang kedua, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Sesiapa yang mencintai Allah maka hendaklah mengikut aku, yakni mengikut Nabi SAW. Surah Ali Imran ayat 31. Sebenarnya ayat ini nak menjelaskan tentang di sana ada ataupun satu jawapan kepada satu kumpulan yang mengatakan dia panggil kumpulan, dia panggil Qur'ani group, kumpulan yang mengatakan kita cukup dengan Al-Quran. Adapun apa yang Rasul datangkan itu tidak mesti untuk diikuti. Jadi dalil-dalil ni kalau mereka betul ikut Al-Quran, maka pasti mereka mesti ikut Nabi. Kerana Quran suruh kita ikut Nabi. Sunnah dengan Al-Quran. Kedudukan Nabi SAW, kedudukan sunnah Nabi dengan Al-Quran. Yang pertama, menguatkan hukum ataupun isi kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran. Contohnya kewajipan solat, puasa, zakat, haji, semua tu ada dalam Quran. Semua tu ada dalam Quran. Dan kewajipan itu dikuatkan dengan sunnah. Contohnya sebagai bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibina dengan 5 perkara, syahadah, solat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Putus Hang. Di dalam sunnah kita panggil dia menguatkan hukum ataupun isi kandungan yang terdapat dalam Al-Quran. Contohnya Al-Quran kata solat wajib, solat wajib, puasa wajib, zakat wajib, haji wajib, maka ia dikuatkan dengan Al-Quran. Al-Quran menguatkan hukum tersebut. Yang kedua, menjelaskan isi kandungan Al-Quran. Contohnya, kewajipan solat ada dalam Al-Quran, tetapi caranya diterangkan dalam sunnah. Maksudnya, dalam Quran sebut solat wajib, tetapi macam mana cara solat? Maka ia ada di dalam sunnah. Seterusnya mengkhususkan yang umum. Dalam Quran, ayatnya umum. Kemudian dikhususkan hukum tersebut yang umum itu dengan hadis. Contohnya, dalam Quran disebut haram darah dan bangkai. Hurrimat alaikumul maitatu waddam. Tetapi dalam Quran, dalam sunnah dikhususkan. Dalam sunnah dia dikhususkan. Ada bangkai yang halal, ada darah yang halal. Maksudnya kalau dalam Quran, umum semua bangkai, semua darah haram. Tetapi sunnah dia khususkan ada bangkai yang halal iaitu ikan, belalang, darah yang halal, hati, limpa. Maka dia mengkhususkan apa yang umum di dalam Al-Quran. Dan yang keempat, mendatangkan hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran.
Maksudnya dalam Quran tak ada dalil, tak ada hukum tu, tapi hukum tu datang melalui sunnah. Contohnya emas dan sutera yang dilarang bagi orang lelaki. Okey. Seterusnya, sunnah buat dan tinggal kerana Nabi. Maksudnya kalau ada satu perkara yang kita tahu Nabi buat, maka kita walaupun hukum dia ulama khilaf, sunat ke, wajib ke, tapi Nabi buat. Nabi suruh buat. Jadi kita pun buat. Contoh dia, solat witir. Solat witir ni Nabi tak tinggal. Jadi kita buat walaupun ada khilaf. Ada ulama kata sunat, ada ulama kata wajib. Tapi kita buat juga. Solat tahiyatul masjid. Nabi kata, jangan kamu duduk hatta yarka' raka'atain. Sehingga satu orang itu dia solat 2 rakaat. Jadi walaupun hukum dia sunat, tetapi kita buat. Sebab apa? Sebab dia ada suruhan daripada Nabi. So regardless dia hukum dia sunat ke wajib ke, sebagaimana sahabat, mereka tak ada pun tanya ataupun tak ada pun bahagi yang ni sunat, yang ni wajib, buat yang ni saja. Yang ni tak payahlah buat. Tak. Okay. Tanpa melihat kepada hukum, oleh soal. Mana yang mampu lah, maksudnya mana yang mampu. Ada larangan oleh Nabi SAW, tapi hukumnya mungkin makruh saja menurut ulama. So walaupun dia makruh, tapi oleh kerana Nabi yang larang, jadi kita tak nak buat. Contohnya cabut uban, minum tangan kiri, wanita mengiringi jenazah ke kubur. Tanpa melihat kepada hukum, kita tinggalkan tanpa banyak soal. Sebab apa kita tinggalkan? Sebab Nabi yang larang. Walaupun mungkin hukum dia, kalau mengikut kita panggil hukum syarak dia, makruh. Maksudnya tidaklah sampai haram. Tetapi kita tinggal. Kita merasakan, ini kalau Nabi nampak aku minum tangan kiri ni, macam mana? Tu maksud dia. Ustaz, kalau yang orang tu memang tangan kiri, segalanya tangan kiri, dia tak boleh nak pegang gelas dengan tangan kanan, jatuhlah gelas tu nanti. Tu macam mana ya Ustaz? Dia memang apa? Left handed lah. Kidal. Ya. Macam mana tu Ustaz? Dia kena pegang kanan juga ke Ustaz? Dia kena pegang kanan juga. Kena latih. Kalau dahulu tu dia pegang dua-dua lah, kanan dengan kiri sekali. Dia lemah, macam mana lemah tangan kanan dia tu? Dia tak pegang jatuh, lemah sangat lah. Memang tak boleh sebab dia apa pun, dia kuat tangan kiri kat. Tangan kanan ni seolah macam tangan kiri, tak boleh harap sangat. Tak apalah Ustaz, tu perkara kecil. Saya nak tanya satu perkara tentang semayang tahiyatul masjid tu Ustaz. Saya nak faham betul-betul benda ni sebab saya duduk dengar ceramah. Betul macam Ustaz kata tu kan, sunnah Rasulullah. Kita bila sampai kat masjid, kita sunat dibuatkan tahiyatul masjid dahulu sebelum kita nak buat benda-benda lain. Malah setengah tu cakap sampai tak boleh bercakap pun langsung. Masuk tu semayang sunat tahiyatul masjid tu baru boleh nak bercakap. Orang bagi salam ke apa tu bolehlah sambut salam. Tapi nak cakap orang tanya apa pun tak jawab. Kena tahiyatul masjid tu baru cakap. Ini saya cerita apa yang banyak berlaku lah. Jadi saya nak kesahihan dia. Itu nombor satu. Nombor dua, kalau kita masuk masjid tu kita nak dengar ceramah. Ceramah dah pun bermula. Kita lambat lah. Kata lain kita lambat sampai. Ceramah dah bermula. Ada yang mengatakan boleh semayang je sunat tahiyatul masjid tu baru pergi duduk dengar ceramah. Ada yang kata kalau dah ceramah bermula tak boleh dah tahiyatul masjid, kena pergi dengar ceramah je. Tahiyatul masjid tak boleh buat. Duduk pergi dengar ceramah je. Yang mana satu Ustaz? Okey. Salat tahiyatul masjid bukan bermaksud termasuk-masuk je memang kena solat. Tidak. Kalau kita penat, boleh saja duduk sekejap, ambil nafas dahulu, tak ada masalah. Kalau ada kawan bagi salam, hang main daripada mana dan sebagainya, boleh. Dengan syarat dia bukan satu tempoh yang terlalu panjang. Kerana apa? Kerana hadis yang berkaitan dengan solat tahiyatul masjid, lelaki tersebut dia dah duduk.
Kemudian Nabi tanya, kamu dah rukuk dulu? Nabi tanya dia, kamu dah rukuk belum? Kamu dah solat belum 2 rakaat? Kemudian dia kata belum, maka Nabi suruh dia solat 2 rakaat dulu. Daripada dalil tersebut, maka terjawablah pertanyaan Hajar Shanum yang kedua, iaitu kalau kuliah dah bermula, kita nak solat sunat ke kita duduk terus? Maka kita solat dahulu, kerana dalam hadis tersebut ia berlaku ketika khutbah Jumaat. Mana yang lebih utama? Khutbah Jumaat ataupun ceramah kuliah maghrib? Sudah barang tentu solat khutbah Jumaat lebih utama, tetapi Nabi suruh dia untuk bangkit untuk solat 2 rakaat dahulu, kemudian baru mendengar khutbah. Jadi kalau kuliah, lebihlah lagi kita solat dahulu 2 rakaat, kemudian baru kita duduk mendengar kuliah. Adapun yang persoalan minum tangan kiri, makan tangan kiri, yang Nabi suruh dia makan tangan kanan, kemudian dia kata aku tak mampu nak angkat tangan kanan aku. Kemudian Nabi kata kamu tak akan mampu mengangkat selama-lamanya. Maksudnya dia sombong, dia memang tak nak makan dan minum tangan kanan. Jadi akhirnya dia memang tak boleh guna terus tangan kanan dia. Jadi di situ menunjukkan bahawa minum dan makan tangan kanan ni adalah satu sunnah yang besar, kerana Nabi mengaitkan orang yang makan dan minum dengan tangan kiri itu dengan syaitan. Itulah Ustaz, saya ingat Ustaz, ini berlaku betul Ustaz. Abang saya Ustaz, dia tangan kiri tau. Kami semua tangan kanan, dia seorang tangan kiri. Tapi ayah saya ni Ustaz, dia berat sangat tangan kanan. Jadi tiap kali bila dia nak makan, dia pegang je tangan kiri. Ayah saya katok tangan kiri dia Ustaz. Katok dengan pembaris kan dia katok. Lepas tu bila dia nak minum, nak ambil gelas tangan kiri, ayah saya katok lagi. Bila dia nak menulis, nak guna tangan kiri, memang ayah saya latih dia ambil. Akhirnya dia boleh dua-dua tangan Ustaz. Wallah. Oh, garang ya. Selamat tak jadi ayah saya. Garang ya. Ayah saya memang garang. Segarang-garang manusia. Kami takut. Anak dia waris tak? Garang tapi ada had lah. Tak boleh lah. Macam saya seorang isteri mana boleh garang dengan suami. Berdosa. Aduh, beruntung. Masya Allah. Okey. Setakat itu saja saya punya pembentangan pada petang ni. Kalau ada apa-apa persoalan, mungkin boleh diajukan. Ustaz, saya ada beberapa perkara Ustaz. Ya, saya. Saya ulang balik apa yang diberitahu tadi. Situasi bila kita sampai ke masjid bila sampai ke masjid dan masuk ke masjid untuk melaksanakan tahiyatul masjid kan, solat tahiyatul masjid. Ustaz bagi contoh kalau masa khutbah Jumaat, Rasulullah arahkan suruh solat dulu. Lepas itu baru dengar khutbah Jumaat. Betul ya Ustaz ya? Ya. Kemudian contoh yang Puan Shanum bagi, kalau ada sesi pembelajaran ataupun kuliah, kita sampai ke masjid, kuliah sudah bermula tapi kita perlu solat tahiyatul masjid dulu. Lepas itu baru duduk untuk mendengar kuliah. Betul ya Ustaz ya? Ya, saya. Itu contoh yang kedua. Tapi kalau kita sampai ke masjid, bila sudah ataupun sedang mengalunkan iqamat, adakah kita nak tahiyatul masjid juga ataupun kita tunggu saja iqamat habis untuk bersedia untuk solat fardu? Kalau sudah qamat, maka di situ jelas Nabi SAW sebut la salata, tidak ada solat lagi idza aqama al-muadzin, jika muazzin telah, atau qama qal, tidak ada solat lagi jika muazzin telah
melaungkan iqamah. Jadi tidak kira solat tahiyatul masjid ataupun solat qabliyah, maka tidak disunatkan lagi. Seperkara yang kita kena faham, solat tahiyatul masjid ialah dipanggil solat sunat mutlak. Maksud solat sunat mutlak ni ialah tidak kira apa sahaja jenis solat, yang penting kita solat maka dia telah bermaksud kita menghormati masjid. Contohnya kita sampai ke masjid, kemudian telah azan. So kita pun nak solat dan tempoh yang Tok Bilal bagi tak panjang. Jadi tempoh tak panjang. Tempoh tak panjang. Jadi kita solat qabliyah. Contohnya solat sunat fajar. Jadi okey, jadi di situ kita solat sunat fajar dan kita boleh menggabungkan niat tu dengan solat tahiyatul masjid. Kerana apa? Kerana solat tahiyatul masjid tu adalah solat sunat mutlak. Dia maksudnya dia tak kira apa-apa solat. Yang penting kita solat, jadi kita telah mencapai maksud menghormati masjid. Faham Okey. Menggabungkan, Ustaz, menggabungkan solat sunat fajar. Solat sunat fajar sebagai contoh, menggabungkan solat sunat fajar dengan solat tahiyatul masjid. Ya, betul. Jadi niatnya bertindih begitu? Tidak juga. Lintasan qasatnya dua ke? Lintasannya dua. Maksudnya kalau kita lintasan kita, yang penting lintasan kita mesti yang berkait dengan solat sunat yang khusus. Macam kalau solat sunat fajar dengan solat sunat mutlak, solat sunat tahiyatul masjid. So yang mesti, lintasan yang mesti ialah solat sunat fajar. Dan yang tahiyatul masjid tu seolah-olah satu pendaman. Walaupun tidak terlintas tetapi hakikatnya telah ada sebenarnya qasad kita untuk nak menghormati masjid. Jadi dah dapat dua-dua dah, insya-Allah. Dia kira termasuk dalam tu lah ya Ustaz ya? Ya, betul. Jadi saya ulang saya, kalau laungan iqamat dah ada dan baru kita sampai ke masjid, jadi kita tidak boleh lagi solat tahiyatul masjid. Dan apa-apa solat sunat. Dan apa-apa solat sunat. Okey. Contoh yang Ustaz bagi tadi, antara solat sunat fajar dengan tahiyatul masjid, itu maksudnya kalau kita dalam ketidakcukupan masa kan Ustaz, nak pilih antara dua, sebab masa dah suntuk maksudnya. Jadi yang mana yang nak dipilih? Jadi dalam keadaan itu, situasi itu, kita tak perlu memilih, maksudnya kita mengqasadkan solat sunat fajar dan di dalamnya sudah termasuk solat sunat tahiyatul masjid. Ya, betul. Betul Ustaz? Betul ya? Okey, alhamdulillah. Kemudian lagi satu, muka surat yang akhir yang Ustaz kuliahkan tadi, contoh perkara-perkara yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW yang kita juga perlu tinggalkan. Saya tengok nak tanya satu perkara, yang wanita mengiringi jenazah ke kubur. Ayat ni terlalu umum Ustaz. Boleh jelaskan wanita ni wanita apa, wanita siapa? Dan jenazah tu jenazah yang ada kaitan dengan wanita itu ke ataupun jenazah orang lain? Okey. Ustaz dapat tak maksud saya? Ya, faham. Saya bagi contoh katakan ya. Wanita yang kematian suami. Hukumnya memang kita tahulah sekarang ni, maknanya memang tak bolehlah pergi ke kubur semasa pengumbumian suami dia. Tentu ya Ustaz ya? Ya. Kalau wanita kematian ibu, masa nak ke bumi ibunya tu dia boleh pergi ke? Itu satu kes yang kedua. Dan satu lagi situasi yang ketiga, wanita yang maksudnya menghadiri
kematian jiran, wanita tapi jiran. Jadi ada tiga situasi wanita itu, Ustaz. Satu, saya ulang, satu wanita yang mana kematian itu adalah suami dia. Yang kedua, wanita yang kematian itu adalah ibu dia ataupun keluarga terdekat dia. Dan yang ketiga, wanita yang mana yang kematian itu adalah jiran dia ataupun kenalan dia, kata begitu. Jadi ada tiga situasi wanita itu. Okey, dapat. Jadi macam mana kaitannya dengan ke kubur ni tadi? Okey. Wanita mengiringi jenazah ke kubur. Yang pertama, kalau wanita tu dalam iddah kematian suami, maka haram untuk dia keluar mengiringi jenazah suami dia maupun orang lain, maupun jenazah orang lain. Maksudnya dia tak, itu bukan keperluan untuk dia keluar rumah. Yang kedua, wanita mengiringi jenazah selain daripada suami dia dan dia bukan dalam keadaan iddah. Tak kisahlah mak dia ke, jiran dan adik-beradik dan sebagainya, maka hukumnya adalah makruh. Adalah makruh. Hukumnya makruh kerana terdapat seorang sahabat wanita, Ummu Atiyah, beliau mengatakan, dahulu kami dilarang an natba'il janazah, untuk kami mengiringi jenazah, walam ya'zim alaina, dan Nabi tidak bertegas dengan larangan tersebut. Daripada hadis ini, maka sepakat para ulama dari kesemua mazhab mengatakan wanita makruh untuk mengiringi jenazah ke kuburan. So di situ ada dua, iaitu kalau dia dalam iddah, maka tak boleh dia keluar mengiringi jenazah secara mutlak haram. Dan yang kedua makruh, kalau dia bukan dalam keadaan iddah, maka makruh untuk dia mengiringi jenazah. Tapi ada satu keadaan lagi yang mana dikatakan wanita, saya tak pasti dia galak ke, dia suruh macam mana, untuk mendengar khutbah, bukan khutbah, dia panggil apa, talqin, Ustaz? Gitu. Ada ke? Oh, Untuk macam mana? Kena buat online lah. sebab memang dia tidak diharuskan atau disunatkan. Dia tidak untuk pergi mengiring. Kalau lelaki sunat, kalau perempuan dia makruh. Jadi maknanya, sorry Ustaz, maaf saya. Jadi maknanya, dalam arti kata lain adalah lebih baik ataupun lebih elok bagi wanita memang tak pergi ke tanah perkuburan lah. Ya, untuk mengiringi jenazah. Tidak. Mengiringi jenazah. Jenazah. Untuk nak menyaksikan jenazah tu dikebumikan. Kalau lelaki sunat dapat pahala sebesar gunung Uhud. Tapi perempuan ada larangan yang khusus yang Nabi perempuan sebab saya rasa Ustaz, perempuan memang tak dibenarkan makruh. Perempuan makruh pergi ke perkuburan tu bukan apa, dia lebih banyak menimbulkan fitnah daripada kebaikan, Ustaz. Ya, betul. Yang pertama, kalau dari kalangan ahli keluarga, dia susah nak tahan kesedihan sebab baru lagi berlaku. Kalau ziarah mungkin, kalau ziarah dah setahun 2 tahun meninggal, mungkin dia dapat kawal perasaan. Tapi kalau baru meninggal ni biasanya memang dia akan menangis agak teruk, yang pertama. Dan yang kedua, tidak ada apa-apa sebab untuk dia ikut. Maksudnya kalau lelaki ni dia ada function ketika pengebumian tu. Maksudnya dia nak tolong kambus tanah, dan turunkan jenazah, tapi kalau perempuan tak ada apa-apa. Jadi itu antara sebab, mungkin antara sebab kenapa Nabi larang. Tetapi secara kita panggil literalnya, kita patuh sahaja kerana di sana ada larangan. Jadi tak boleh dapat
pahala Bukit Uhud lah ya Ustaz ya. Ah, mungkin dia boleh share dengan suami dia, dengan dia suruh, abang pergilah pergi iring jenazah, contoh. Sama juga macam solat Jumaah di masjid. Kan perempuan dia lebih utama solat di rumah. Tetapi di Di sana, rumah. tetapi dia ada sebenarnya kemampuan untuk dapat pahala lebih dengan dia memberikan galakan, dia memudahkan suami dia pergi masjid, gosokkan baju, basuh kepiah dan sebagainya kan. Dan ada je, ada sahaja di sana peluang-peluang untuk Pala kering Ustaz. ya betul. Ah. Dan apa saja yang bantuan yang dibagi untuk suami dia mudah ataupun anak lelaki dia mudah. Okey. Terima kasih Ustaz. Makro sebagainya. So dipanggil balik dan Ustaz nak tanya Ustaz. saya Ustaz nak tanya macam perempuan tak boleh iringi dalam edah perempuan tak boleh iring kematian suami kan. So maksudnya lepas edah dia boleh suka hatilah dia nak pergi bila-bila masa-masa mana pun boleh lah kan. Cuma dalam edah je dia tak boleh pergi kubur. Atau masa mengiringi jenazah tu maksud. Macam mana tu? Mengiringi jenazah tak boleh pergi kubur sebab dalam edah. Tapi kalau dah tanam semua dah 2-3 hari tu kita nak pergi boleh tak? kalau masih dalam Lepas edah lah. lepas edah. Kalau masih dalam edah bukan keperluan Larangan untuk masih dia ada. keluar. Masih ada larangan. Jadi selepas edah boleh dia pergi ziarah kubur suami dia dengan syarat dia menjaga adab untuk tidak menangis, memperbaharui kesedihan. Kita kena faham kenapa ada sebagian ulama dia makruhkan orang perempuan ziarah. Saya ingat mengenai adab tu Ustaz. Adab ziarah kubur tu. Sebab Nabi larang wanita-wanita yang menangis melampau kan masa kematian kan. Jadi saya ingat ada segi adab tu lah yang jadi tidak dibenarkan tu, makruh tu. Ya, maksudnya kalau kita menziarahi kubur, orang perempuan ziarah kubur, dia mestilah berusaha untuk tidak menjadikan dia ziarah tu untuk dia memperbaharui kesedihan. Dia boleh pula buat terkenang sejarah silam, kenangan manis dengan suami dan sebagainya. Jadi itu yang tak nak. Kerana kehidupan sebagai seorang Islam ni dia bukan dia tengok dia nak renew kesedihan menjadikan dia jadi tidak bagus kehidupan dia yang pada masa akan datang. Jadi bukan tu. Ustaz, Ya, ni ada soalan ni. Ustaz, saya nak cakap sikit. Ustaz hilang. Ustaz, saya nak cakap sikit. Allah melarang terutama orang perempuan lah. Bila dia bersedih tu, dia kadang dia menangis melampau-lampau, melintasi batasan-batasan yang terlampau sangat lah. Sebab apa? Kita tahu bahawa memang sedih kita tak boleh elak. Memang sedih suami kalau anak ke mak ayah meninggal ke kawan-kawan baik ke kita akan rasa sedih. Rasulullah pun rasa sedih masa Khadijah meninggal. Tapi sedihnya berpada-pada. Sebab apa? Kita pegang hakikat bahawa tiapnya meninggal tu dia bukan pergi ke mana. Dia pergi pergi untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita sedih melampau-lampau seolah macam kita orang kata menidakkan hak Allah terhadap si mati tu. Seolah-olah kita nak untuk kita selamanya. Jadi itu yang menyebabkan kita tak boleh sedih terlampau-lampau sebab kita kena reda sebab yang meninggal tu dia tak fikir lain. Yang meninggal tu adalah yang ditentukan oleh Allah dan kita juga akan menghadapinya dan dia pergi tu ialah untuk bertemu Allah bukan untuk benda-benda lain. Betul tak Ustaz? Ya, betul-betul. Kita orang Islam, kita percaya yang mati tu bukan akhir. Sebaliknya mati tu hanya kita berpindah ke satu dimensi kehidupan yang lain. Sebagaimana kita pindah daripada alam rahim kepada alam dunia. Dan apabila selesai alam dunia, maka kita pindah ke satu lagi dimensi ataupun alam yang lain iaitu alam barzakh. Okey, saya nak
nak respon sikit yang soalan dalam grup, iaitu berkaitan dengan apa kita panggil sembelih kurban. Jawapan yang saya bagi itu adalah jawapan yang umum. Yang saya nak kongsi kat sini ialah saya nak kongsi tentang konsep dia. Tentang konsep beramal untuk orang mati sebenarnya. Kita kena faham konsep dalam mazhab Syafi'i kenapa kita kena faham kenapa tidak dibenarkan ataupun tak valid satu amalan tu kita buat untuk si mati, kerana Imam Syafi'i dia tegas dalam konsep wa allaisa lil insani illa ma sa'a, dan tidaklah seorang manusia itu melainkan apa yang dia amalkan. Maksudnya kalau dia dah terputus, tidak ada lagi apa-apa yang boleh membantu dia untuk menambah amal kebaikan dia melainkan apa yang dia usahakan. Oleh kerana itu kita kena faham konsep. Sebab tu sebelumnya ada orang tanya tentang bacaan Fatihah kepada si mati. Kenapa dalam mazhab Syafi'i tak sampai bacaan tu? Kerana konsep tu lah. Mazhab Syafi'i dia konsep dia orang mati ni kita tak boleh dah nak kirim pahala kat dia. Faham Jadi Nak kirim pahala. Kirim pahala maksudnya kan kita kirim bacaan. Kita kepada kita biasa kita sedekahkan Al-Fatihah kepada si mati. Kemudian kita baca Al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim. So kalau dalam mazhab dalam pandangan Imam Syafi'i itu sendiri, benda tu tak sampai. Kerana konsep dia Tahlil? Jap aja. Saya nak terangkan konsep dulu. Maksudnya itu konsep dalam mazhab Syafi'i. So sebab apa korban tak boleh? Kerana si mati dah mati. Jadi kalau kita nak buat korban bagi pihak dia pun tak boleh sebab dia dah mati. Jadi dah terputus. Macam bacaan Fatihah tadi tak sampai kat dia sebab dia dah mati, sudah terputus. Tetapi itu konsep dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau menjadi amalan dekat negara kita, sebenarnya kalau kita perasan, kita sedekah Fatihah dekat si mati dan tak ada siapa pun yang question. Yang persoalkan selama ni amalan orang kita, kita memberi sedekah bacaan Fatihah kepada si mati. Ada siapa persoalkan? Mungkin baru-baru ni ada lah. Tetapi sebelum-sebelum ni tak ada. Sepatutnya kalau kita tak persoalkan tentang bacaan Fatihah sampai ke tak kepada si mati, kita tak akan persoalkan juga sampai ke tak korban kita untuk si mati. Sebab konsep dia sama. Okey, faham Maksudnya itu konsep Imam Syafi'i dalam berkaitan dengan kita nak share kita punya pahala bacaan Fatihah dan amalan soleh kita kepada si mati. Dan ada pun mazhab lain yang menjadi satu kelonggaran yang menjadi satu yang lebih luas untuk diri kita. So apabila kita nak sedekahkan pahala kepada si mati, ia adalah satu yang dibolehkan. Sebenarnya sebab apa? Sebab ini duit kita, so kita mempunyai hak untuk nak bagi kepada sesiapa. So ini pahala yang Allah sediakan untuk kita. Kalau kita baca Quran, kita berhak untuk berikan kepada sesiapa. Faham konsep dia? Kalau selain daripada mazhab Syafi'i. So sebab itulah kita panggil walaupun kalau kita tanya ada tak contoh Nabi baca Fatihah dekat sahabat-sahabat dia yang mati sebelum dia? Memang tak ada. Kalau dari sudut praktik Nabi SAW memang tak ada. Tetapi konsep dia tu ada. Sebab apa? Sebab ada seorang sahabat, dia tanya, boleh tak kalau aku nak sedekahkan harta aku bagi pihak mak aku?
Maksudnya dia Sorry. Maksudnya dia kata kata mak dia dulu masa dia hidup, mak dia nak sedekah tapi tak sempat. So dia tanya Nabi, boleh tak kalau aku nak sedekah bagi pihak mak aku? Jadi Nabi kata boleh. Jadi konsep dia ada sedekah. Jadi konsep itulah yang diguna pakai oleh mazhab-mazhab lain. Tapi kalau mazhab Syafi'i, apa yang Nabi benarkan itu sahaja yang boleh. Contoh sedekah boleh bagi pihak si mati. Haji boleh bagi pihak si mati. Benda-benda yang dibenarkan, benda-benda yang disebut oleh Nabi sahaja. Itu konsep dia. Ni mungkin agak bermain dengan istilah sikit tapi saya agak jelas konsep dia supaya tidak ada, sebenarnya bukan kata siapa yang baca Fatihah kepada si mati tu tak betul, siapa yang tak baca tu tak betul, bukan nak kata orang ni tak betul, bukan nak kata orang ni tak betul. Tetapi kedua-duanya tu dapat mempunyai asas dan sandaran mereka yang tersendiri. Jadi Allahu alam, kalau kita merasakan lebih selesa dengan pandangan yang mengatakan bahawa yang utama kalau si mati ni mati, kita doakan saja, kita baca innalillah, kita doakan kemaafan bagi si mati, okey, yang itu pun okey. Kalau kita kata satu orang lagi, dia kata, ya Allah, kau sampaikanlah pahala bacaan Fatihah aku ini kepada mak aku. Yang itu juga boleh dari sudut apa? Dari sudut kita doa. Maksud doa kan sampai kepada si mati. Jadi bila kita baca Quran, bila kita buat baik, bila kita bersedekah, bila kita solat sunat, maka kita doa, ya Allah, kalau ada kebaikan yang kau berikan daripada bacaan Al-Quran aku ini, kau berilah kepada mak aku contoh. Boleh. Secara ringkaslah konsep dia. Faham Ustaz nak tanya sikit Aha. tentang sedekah niat tu kan. Masa akak belajar dekat sekolah dulu, Ustaz kata setiap kebaikan yang kita buat tu kita punya ibu bapa akan dapat. Lepas tu sekarang ni, zaman sekarang kita kena niatkan setiap apa yang kita nak buat tu kita kena niat. Contohnya okey, aku nak baca Fatihah ni sedekah untuk mak aku. So sometimes benda tu jadi kita lupa nak sedekah, nak niat sedekah tu. So, dulu kalau Ustaz cakap bila kebaikan tak payah niat-niat lah, maksudnya setiap kebaikan tu terus dapat dekat ibu bapa kita. Sekarang kena niat. Itu jadi macam confusing sikit. Macam kadang niat, kadang tak. Macam mana tu Ustaz? Maksudnya kalau kita memang nak bagi sedekah dan sedekah tu total 100%, ya Allah, ini semua untuk bahagian mak aku. Memang semua dapat kat mak. Wallahu alam, itu lebih kepada share. Maksudnya kita pun dapat, mak kita pun dapat. Ustaz, maksudnya dua-dua dapat lah kan Ustaz. Kita dapat, mak kita pun dapat ya. Tapi kalau kita niat secara khusus RM100, contoh 100, kita masukkan dalam, ya Allah, duit 100 ni aku sedekah bagi pihak mak aku. Ini seolah-olah mak kita yang sedekah. Faham tak? Itu kalau kita niat nak sedekah untuk mak lah. Tapi kalau macam amalan kita buat semayang ke, sometimes kita mengaji, lepas tu kita lupa nak niat kat mak kita. Dia macam tu. Yang itu yang saya kata, yang itu dia tidak 100% mak kita, tetapi ia lebih pada share. Maksudnya kebaikan secara umum. Okay. Kita fahamkan Ustaz yang apa? Yang seseorang tu kalau dia meninggal dunia, dia akan kehilangan semua kecuali 3 perkara tu kan Ustaz? Ya. 3 perkara kan? Satu amal ibadah dia, lepas tu ilmu yang dimanfaatkan, lepas tu anak yang soleh-solehah lah. Jadi saya bila balik ke anak yang soleh-solehah tu, adakah difahamkan bahawa apa kebaikan yang anak tu buat semua dengan secara langsungnya mak ayah dia akan dapat, sebab daripada didikan mak ayah lah anak tu menjadikan anaknya soleh.
Jadi maksudnya kalau tak perlu niat tu, maksud saya tak perlu niat lah, automatik dia akan dapat juga. Itu nak penjelasan dari Ustaz. Okey. Itu soalan Ya. saya tu Kak Anum. Kak Anum Itu tolong macam uraikan. soalan. Baik, ini saya perhatikan. Tak apa. Anak soleh memang Nabi SAW sebut awaladin soleh yad'u lah, atau anak soleh yang mendoakan. Maksudnya di situ kita kena faham mak ayah kalau memang dia didik, okey lah, memang dia mempunyai bahagian dari secara umum semua kebaikan yang anak dia buat. Tapi kalau mak ayah dia memang tonggang-langgang, tak peduli anak, Tak peduli anak. macam mana tak peduli anak, dan anak dia baik tapi dari arah orang lain. Maksudnya bukan hasil daripada mak dan ayah dia. Macam mana mak ayah dia nak dapat kebaikan bagi pihak anak dia? Kan? Maksud nak dapat share. Itu yang apabila hadis tu dia memang sangat menarik kerana awaladin soleh yad'u lah. Maksudnya satu orang anak yang soleh ni, walaupun mak ayah dia macam mana pun, tetapi oleh kerana dia itu adalah mak dan ayah dia, maka dia memang confirm akan mendoakan dia kerana itu adalah syarat seorang anak yang soleh. Regardless mak dan ayah dia macam mana, dia akan mendoakan mak dan ayah dia kerana dia tahu itulah asbab untuk dia lahir ke dunia ini. Jadi Kalau dia, boleh buat kalau buat contoh macam ni Ustaz, saya macam mana ya? Macam buat contoh, katakanlah macam saya selalu perhati mak saya ni, kalau dia nak semayang tu, walaupun dia baru mandi, dia baru pakai baju baru kan, dia nak semayang, dia akan semayang lah dengan baju baru tu. Tapi semayang subuh. Kata bila nak semayang zuhur tu, walaupun baju dia tu masih bersih, di badan dia tak ada najis, tak ada apa, dia memang kebiasaan dia takkan pakai dah baju tu. Dia ada khas baju untuk solat. Solat je dia ada khas baju. Dia akan salin, dia akan pakai bajunya dia nak solat. Kira bajunya solat tu memang 100% bersih. Baju kat badan kita ni memang bersih, tapi kita duk buat kerja macam-macam kan, kita tak tahu dengan peluh kita ke apa tau. Jadi dia memang dah lazim dia bila nak solat je dia akan pakai bajunya dia khaskan untuk solat saja. Jadi bila saya tengok macam tu, katalah contoh saya ikut apa yang dia buat tu dan saya berkata pada Allah, ya Allah, aku buat ni, aku ikut mak aku. Macam aku rasa benda ni bagus sebab tiap kali aku solat aku dah yakin bajunya aku pakai ni memang saya bersih. Tak adalah aku kemana-kemana lagi dengan baju ni. Adakah itu akan mendapat pahala pada mak? oh sudah, itu confirm lah. Itu memang confirm aja Shanum. Sebab daripada mak. Memang kita dapat benda baik tu direct daripada mak kita. Ini kalau benda-benda yang kita tak dapat direct daripada mak kita, macam mana mak dan ayah kita nak dapat share daripada kebaikan kita ni, ialah dengan kita doakan kebaikan-kebaikan kita ni sampai ke mak kita. Tapi kalau direct, contoh tu sebabnya kenapa kalau ada peluang, kalau mungkin anak-anak dah besar, mungkin ada cucu, ambil peluang ajar Fatihah kat cucu. Sebab apa? Fatihah lah yang paling panjang sekali dia punya pahala dia, tak putus-putus insya-Allah. Benda lain mungkin banyak putus. Mungkin dia dah stop buat, tapi Fatihah insya-Allah tak putus. Betul tak? Ajar Fatihah. Macam mana nak putus Ustaz? Dia solat. Fatihah takkan putus. Kalau dia tak solat tu putus ya. Ya, sebab itulah siapa yang dapat ajar anak-anak dulu masa kecil ataupun nanti ada cucu, dia biar nenek, biar opah ajar. Memang confirm pahala dia tu tak putus ya. InsyaAllah. Ustaz pendek aja dah nak habis dah ni. Ya. Minta maaf, pendek. Ustaz, ayah saya memang garang, mak saya memang garang. Tapi apa depa cakap tahu Ustaz? Depa cakap kami sayang. Mak ayah cakap pada kami, mak ayah garang ni bukan apa. Mak ayah sayang kamu semua anak-anak mak ayah. Sebab mak ayah nak korang semua jadi manusia. Mak ayah tak mau korang jadi beruang. Itulah kata-kata dia pada kami. Ada lagi Ustaz, nak tanya sikit pasal ibadah wakaf Ustaz.
kita Ha. boleh wakaf untuk yang dah meninggal kan? Macam wakaf Al-Quran. Itu dalam mazhab Syafi'i dibenarkan ke mazhab lain Ustaz? Wakaf bagi pihak si mati. Ya Ustaz. Wakaf termasuk sedekah. Jadi dia memang ada dalil khusus yang membolehkan. Maka tidak ada khilaf. Boleh untuk kita wakaf. Boleh. Okey Ustaz, terima kasih. Sama. Ustaz, saya nak sambung sikit Puan Zalina punya soalan tentang wakaf tadi kan. Contohnya wakaf Quran ataupun kita membeli lot-lot wakaf yang misalnya beli tanah untuk masjid ataupun lot-lot untuk binaan masjid. Jadi yang itu maknanya, katalah saya bagi contoh, kalau kita ambil RM200 untuk 2 lot misalnya, ini untuk mak saya, ini untuk bapak saya, ke macam mana? Macam mana nak berniatnya macam mana Ustaz? Niat wakaf. Kalau ada sijil senang lah. Memang sijil je lah, sijil wakaf tu kan. Tapi kalau tak ada, kalau tak ada sijil wakaf tu, memang berdasarkan niat kita lisan tu saja memang sampai dah, walaupun akhirnya tidak diketahui oleh orang yang seterusnya. Dia perlu akad atau lintasan dalam hati je Ustaz? Oh, niat tu yang paling diambil kira, walaupun walaupun tulisnya lain ataupun nanti cakapnya lain, tapi yang utama dia ialah niat tu tadi. Kalau dia telah niat wakaf secara putus, maksudnya aku nak wakafkan sehingga dia melafazkan apa yang ada dalam jiwa dia. Aku nak wakafkan tanah ini bagi pihak mak aku, maka memang telah termaktub dan tidak boleh ditarik balik. Baik Ustaz, terima kasih. Okey, sama. Ada perkataan bagi pihak ya Ustaz ya, bagi pihak mak ya. Bagi pihak. Bagi pihak. Okey. Terima kasih Ustaz. Sama. Okey, kalau tak ada apa lagi, kita mungkin boleh tangguhkan kita punya perjumpaan pada petang ni dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajmain. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.